Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung risalah Tauhid muka surat 54 Jawi 54 Jawi Rumi 85 Rumi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Huraian uluhiyah. Huraian uluhiyah adalah al-uluhiyah itu artinya ketuhanan. Uluhiyah ni ketuhanan. Yang berasal uluhiyah ni ilah-ilah tu lah. Yang kita kata ilah, la ilah. La, tidak ada ilah melainkan Allah, tidak ada ilah. Ilah-ilah tu itulah uluhiyah. Dia tak sama dengan Rabb. Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb tu Tuhan juga kalau bahasa Melayu. Tapi Rabb tu dia rububiyah. Dia lebih kepada Tuhan yang bersifat memelihara dan mentadbir. Itu Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam ini, sekalian alam. Rabb sekalian alam. Rabb tu Tuhan, orang Melayu terjemah Tuhan juga, Tuhan sekalian alam. Tapi lebih khusus kepada bila sebut Tuhan tu yang mentadbir dan memelihara sekalian alam. Tapi kalau la ilah, tidak ada Tuhan juga kita. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan juga. Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan. Ada beza sikit. Rabb ni Tuhan yang bersifat memelihara dan mentadbir. Ilah ni ketuhanan. Ilah-ilah ni ketuhanan. Jadi bila kata ilah tu ketuhanan, macam kemanusiaan, kebinatangan, ketuhanan. Kalau binatang kan, apa benda binatang ni? Tak kira halal haram. Tak kira halal haram. Tak ada adab. Tak ada adab. Apa ni? Bersifat dengan sifat kebinatangan. Main makan nak makan apa je. Tak kira. Dia panggil bersifat kebinatangan. Ada juga kemanusiaan. Engkau ni biar ada berperi kemanusiaan sikit ni. Berperi kemanusiaan. Sebut payah. Maksudnya manusialah. Secara manusianya.
kesian. Kalau binatang, kadang-kadang dia tak ada kesian. Tak ada kesian binatang. Buaya, dia makan je orang pun akan. Dia tak ada berperi kebinatangan. Dia tak ada. Sebab dia memang binatang. Dia tak macam berperi kemanusiaan. Dia ada sifat-sifat dia yang tersendiri. Dia ada sifat-sifat yang tersendiri. Binatang, cara binatang. Manusia, cara manusia. Tuhan, tu ketuhanan. Jadi bila sebut ketuhanan, yang tak sama dengan Rab rububiyah, dengan maksud memelihara dan mentadbir, ilah pergi kepada uluhiyah, lebih kepada ketuhanan. Jadi apa maknanya? Maknanya kaya Tuhan, bila sebut ilah ataupun uluhiyah, kaya Tuhan daripada tiap-tiap yang lain dan berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya, nya Tuhan. Sekejap. Sebelum kita teruskan, ada istilah yang perlu diterangkan dahulu. Kalau tidak, tak boleh faham. Apa dia? Istilah kaya. Kita dah bahas sebelum ni banyak. Bila kita sebut tentang tauhid, akidah, ketuhanan, bila sebut wajib, bukan yang buat dapat pahala tak buat berdosa. Maksudnya wajib akal. Kan? Bila sebut mustahil, bukan mustahil yang dalam kepala kita ni. Mustahil jalan atas air, mustahil boleh terbang. Bukan mustahil tu. Bila kita bercerita tentang akidah atau ketuhanan. Maksud mustahil tu tak masuk akal. Bila sebut harus, bukan buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Tidak. Bila membicarakan tentang ketuhanan, bila sebut harus, maksudnya bukan Allah. Iaitu makhluk. Harus ada dan harus tak ada. Itu antara istilah. Antara istilah yang kita perlu fahami lah. Dan antara istilah lain juga adalah kaya. Ataupun istirna. Istirna ataupun kaya. Setengah kitab dia kata terkaya. Boleh juga. Terkaya. Terkaya pun boleh, kaya pun boleh. Okay. Ataupun bahasa Arabnya istirna. Istirna tu tak apalah bahasa Arab, bukan bahasa kita. Tapi kaya tu bahasa kita. Kaya-kaya ni bahasa kita. Jadi, kena betulkan dulu istilah kaya. Kalau tidak, kita salah faham tentang ketuhanan. Makna ketuhanan adalah kaya Tuhan. Ataupun makna ketuhanan adalah Tuhan kaya. Boleh juga. Kaya Tuhan. Boleh juga. Terkaya Tuhan. Boleh juga. Tuhan terkaya. Boleh juga. Okay. Cuma kaya-kaya tu bukan kaya yang Melayu punya kaya. Bukan. Bukan Melayu punya kaya. Faham Melayu punya kaya? Habis. Macam zat juga. Dalam membicarakan tentang ketuhanan, tentang akidah, bila sebut zat, jangan kata zat besi. Bukan tempatnya tu. Istilah zat tu adalah diri. Bukan zat besi pula, zat vitamin ke, bukan. Jangan salah faham tu. Saya nak beritahu apa ni? Dengan salah faham zat, salah faham tentang sifat, maksud sifat tu. Salah faham tentang jirim jisim, salah faham tentang wajib, mustahil, harus, pada perbicaraan, pada istilah tauhid ataupun akidah, tak boleh faham semua. Jadi nak tak nak, kena faham dulu istilah tu. Bila sebut kaya, istirna, bukan masuk kaya Melayu. Bukan. Kalau faham kaya Melayu, habis tak faham dah maksudnya. Apa benda? Maknanya Tuhan kaya. Tuhan kaya, banyak harta. Banyak perbendaharaan. Bukan. Bukan. Bila dalam masalah usuluddin, masalah ketuhanan, bila sebut kaya, maksudnya tidak berhajat. Ataupun tidak memerlukan. Itu maksud kaya. Jadi orang dulu lah, kita lama kan, orang dulu sebut kaya. Orang sekarang, dia tak sebut kaya. Habis Tuhan itu tidak berhajat, tidak memerlukan. Kalau bahasa sekarang, dia tak sebut terkaya, tidak. Kalau sebut kaya, kena faham maksud kaya Tuhan tu adalah bukan kaya banyak harta, bukan. Maksud kaya tu tidak berhajat atau tidak memerlukan.
Jadi makna ketuhanan adalah kaya Tuhan, tidak memerlu Tuhan, ataupun Tuhan tidak memerlukan, Tuhan tidak berhajat, Tuhan tidak memerlukan. Tidak memerlukan apa? Tiap-tiap yang lain selain daripada Allah. Senang aja. Dalam kita hidup ni ada dua je. Allah bukan Allah. Dua je. Bahasa Arabnya Allah ma siwallah. Dua je. Tak ada yang lain dah. Dia tak ada yang ketiga. Sama ada Allah ataupun bukan Allah. Kalau bukan Allah tu apa? Makhluk. Jadi bila kata tiap-tiap yang lain, bahasa dulu, bahasa sekarang selain daripada Allah. Untuk permulaan faham boleh kata makhluk. Jadi bermakna maksud ketuhanan sebenarnya inilah definisi Tuhan. Orang-orang kafir dia salah letak Tuhan dia tu sebab dia tak faham definisi. Bila dia salah definisi, salah takrif Tuhan, maka salahlah letak. Macam dia kata, dia salah takrif kerusi. Dia kata kerusi ni orang. Dia kata meja ni binatang. Sebab apa? Dia salah takrif. Salah takrif rosak. Rosaklah semua. Semua rosak. Bila tak salah takrif, salah definisi. Jadi definisi Tuhan yang salah, yang orang lain, orang kafir, yang dia salah letak takrif atau definisi Tuhan. Sebab tu dia sembah. Ketika dia sembah Tuhan dia tu, dia yakin Tuhan dia tu betul. Macam mana dia boleh yakin? Sebab definisi tu dah salah. Jadi apakah definisi Tuhan? Tuhan ni apa? Macam orang kan, apakah dia manusia? Apakah definisi takrif manusia? Kita terangkan. Manusia adalah makhluk yang sebelum ada tu dia tak ada. Dia lahirnya makhluk ni kecil. Sebelum tu dia disenyawakan duduk dalam rahim. Tu takrif dia. Dan dia ada 2 tangan 2 kaki. Ada 2 mata, ada hidung sebagainya. Tu takrif. Jadi Tuhan kalau salah letak takrif, yang bukan Tuhan dia kata Tuhan. Jadi penting takrif ni supaya tidak memakhlukkan Tuhan dan tidak mentuhankan makhluk. Tu takrif tu penting. Ni takrif ni. Apa maksud ketuhanan? Atau bahasa lain, apa maksud Tuhan? Tuhan adalah kaya ataupun tidak memerlukan yang lain. Tidak memerlukan selain daripada dia. Tuhan hanya memerlukan dirinya sendiri je. Tuhan hanya perlu Tuhan je. Perlukan dia je. Dia tidak memerlukan yang lain. Yang lain tu apa? Selain daripada Tuhan. Apa dia selain daripada Tuhan? Semualah apa-apa janji bukan Tuhan. Bukan Allah. Okay. Jadi Tuhan-Tuhan ni adalah definisi takrif Tuhan adalah tak memerlukan yang lain. Dia tidak memerlukan yang lain. Dalam apa keadaan sekalipun tak memerlukan yang lain. Dan berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Tak cukup satu takrif, satu lagi. Istilah dia panggil iftiqar. Ataupun berhajat yang lain kepada dia. Ataupun memerlukan. Ataupun yang lain selain daripada Allah tadi, memerlukan dia. Setiap saat, setiap detik. Tak boleh terlepas sikit pun. Itulah maksud Tuhan. Tuhan adalah terkaya, tidak memerlukan yang lain. Tidak memerlukan. Kalau dia memerlukan yang lain, walaupun sekecil-kecil perkara, dia memerlukan yang lain untuk dia tahu. Dia memerlukan mata untuk dia lihat. Dia memerlukan kaki untuk berjalan. Contohnya, memerlukan apa? Dia memerlukan anggota. Tuhan tidak berhajat. Tidak memerlukan malaikat untuk buat kerja dia. Walaupun dia cipta malaikat. Tidak memerlukan hamba untuk sembah dia baru dia jadi Tuhan. Tidak memerlukan apa sahaja. Tak memerlukan. Dan yang lain tu semua perlukan dia. Tak boleh. Aku tak nak Tuhan ni. Allah ni. Aku tak nak. Aku nak berpisah. Saat ini aku nak berpisah daripada Tuhan. Tak boleh. Semua memerlukan Tuhan. Itu memerlukan dia. Itu adalah takrif Tuhan. Jadi orang kafir tu yang dia kata berhala tu Tuhan, dia silap lah. Silap takrif. Sebab berhala tu memerlukan yang lain. Memerlukan untuk buat dia. Memerlukan untuk ambil simen bancuh. Memerlukan untuk ambil cat-cat dia. Semacam-macam memerlukan. Kalau tengah panas,
menyebabkan luntur cat, dia memerlukan orang tolak pergi ke tempat teduh. Kalau ada hujan lebat dan ribut petir, kemungkinan dia akan terbalik, berhala tadi akan terbalik dan tumbang pecah. Dia memerlukan orang yang lain untuk tolak dia ke tepi. Dia sendiri tak boleh. Dia sendiri memerlukan yang lain. Maka tu bukan Tuhan. Tadi kenapa orang kafir, dia pergi kata Tuhan juga. Dia salah takrif. Dia tak tahu takrif. Maka bila dia tak tahu takrif, maka salahlah. Okey. Salahlah Tuhan dia. Okey. Baik. Sambung. Dan daripada kenyataan ini, daripada takrif tadi, terbahagi pula 20, terbagi pula sifat 20 yang kita habis dah mengaji ni dengan iktibar jumlah dari sudut kategori kepada dua kategori, dua bahagian. Dari sudut kategori je, 20 tu betul dah, dari sudut kategori je. Dari sudut kategori ada terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama, istighna'un an kulli ma siwahu. Kaya. Kaya tu apa? Tidak memerlukan. Kaya daripada tiap-tiap yang lain. Tak memerlukan yang lain. Ya, kategori kedua, yang sifat 20 tu, iftiqarun ilaihi kulli ma siwahu. Berkehendak, memerlukan tiap-tiap yang lain kepadanya Tuhan. Daripada 20 tu memang akan terbahagi. Daripada 20 tu akan terbahagi kepada dua. Dia ada kategori lah, kategori. Maka lazim daripada makna uluhiyah, maka secara automatik lazim daripada makna uluhiyah ketuhanan tadi, definisi tadi, itu tiada kaya. Tiada yang kaya melainkan Allah. Tiada yang kaya melainkan Allah yang kaya. Tiada yang kaya melainkan Allah yang kaya daripada tiap-tiap yang lain. Tak ada yang lain yang tak memerlukan melainkan Allah saja. Tu. Hanya Allah je tak memerlukan yang lain. Selain daripada Allah mesti memerlukan. Ya. Lagi yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Dan Tuhan itu semua berkehendak kepada dia. Tak boleh berpisah walaupun sedetik. Itulah takrif Tuhan. Itu masuk kaya-kaya. Tapi kita pakai Melayu ni pakai kaya juga. Tapi dia panggil kaya majas. Kaya pinjaman. Pinjam je perkataan kaya tu. Tapi sebenarnya bukan kaya. Contoh dia ada duit 1 juta. Orang kata dia orang kaya. Wah, pakai Velfire orang kaya. Pakai Alphard orang kaya. Bila kita kata dia orang kaya, itu adakah dia tidak memerlukan yang lain? Macam mana takrif Tuhan tadi? Tidak. Kaya tu kaya pinjaman saja. Iaitu, bila sebut kaya, dia banyak harta tapi dia memerlukan lain. Dia memerlukan orang nak buat rumah dia. Dia memerlukan orang untuk masak. Dia memerlukan orang untuk bela ayam. Maksudnya dia nak beli ayam, dia kena cari orang. Oh, itu bukan kaya tu. Memang betul pun. Itu bukan kaya. Kita ni bukan kaya. Bukan kaya sebenar. Kaya sebenar tak memerlukan yang lain. Oh, memang aku kaya, tak memerlukan lain. Habis tak memerlukan lain. Habis rumah dia yang besar tu siapa buat? Buat sendiri je. Mana boleh buat? Angkat simen bertan-tan. Buat sendiri je. Habis batu-bata tu ambil kat mana? Batu-bata tu ada orang buat. Buat sendiri yang batu-bata. Kata kaya. Habis tu batu-bata banyak-banyak. Yang nak berlori-lori tu lori siapa? Lori tuang kedai lah. Buat lori sendiri je. Memerlukan jugalah kaya. Tapi kaya tu kaya pinjaman. Kaya hakikat tidak. Makhluk tak boleh kaya. Itu kaya pinjaman aja. Pinjaman perkataan. Pinjaman perkataan aja. Jadi sebenarnya tak kaya pun. Yang kaya, maksud kaya sebenar adalah dia tidak memerlukan yang lain. Dan yang lain semua perlukan dia. Walaupun orang tu mengaku dia kaya, orang lain tak perlukan dia pun.
Engkau kaya kau je pasal aku tak perlukan kau. Jadi taklah jadi kaya juga dari sudut sebenarlah hakikat. Tapi dari sudut pinjaman perkataan kaya bolehlah. Bolehlah nak pakai kaya. Yang demikian sabitlah makna la ilaha illallah itu tiada yang kaya daripada tiap-tiap yang lainnya dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain melainkan Allah Ta'ala. Ada ulang balik 3 kali, takrif ulang. Jadi maksud la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Kalau maksud dengan takrif tadi, tidak ada Tuhan yang kaya dengan maksud tidak memerlukan yang lain, dan yang lain semua memerlukan Tuhan tu melainkan Allah. Ui, panjang la ilaha illallah. Itulah maksud la ilaha illallah sebenar. Ulang eh. Maksud la ilaha illallah sebenar adalah tidak ada Tuhan yang kaya dengan maksud Tuhan tadi tu, tidak ada Tuhan yang kaya dengan maksud tadi tu, Tuhan yang tidak memerlukan yang lain dan yang lain semua perlukan dia. Illallah, melainkan Allah. Itu adalah takrif la ilaha illallah yang sebenar. Kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang okey, yang baik sikit, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Tu panjang sikit. Tapi biasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hakikatnya bukan gitu takrif yang sebenar. La, tidak ada Tuhan, Tuhan yang tidak memerlukan yang lain dan yang lain semua memerlukan dia melainkan Allah. Tetapi yang masyhur, yang tadi makna hakikatnya, yang masyhur makna la ilaha illallah tu, makna uluhiyah tu, iaitu keadaan Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar tadi. Maksud uluhiyah adalah keadaan Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Itu maksud ilah. Ada juga yang masyhur, makna yang masyhur. Bukan makna yang tepat. Yang tepat, ilah adalah dia tidak memerlukan yang lain semua perlukan dia. Itu ilah yang hakikat sebenar. Macam mana pun yang masyhur ada juga kata uluhiyah ni, ilah ni adalah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Maka lazim daripadanya pula, bila kata tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar tadi, mengikut takrif yang masyhur tadi, maka lazim daripadanya pula, ia kaya daripada yang lain. Maka secara automatik, kalau kita katalah maknanya ilah tu adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar, Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar tu juga, lazimlah secara automatik juga, kaya ia daripada yang lain. Apa maksud kaya? Bukan kaya banyak duit, berapa kali nak ulang. Kaya tu maksud, dia tak memerlukan yang lain. Dan berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Bila kata Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar, secara automatik maksudnya samalah. Iaitu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Maknanya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar dengan maksud, semua memerlukan dia, dia tak memerlukan yang lain. Samalah juga. Itu lazimlah secara automatik. Memberi erti yang sama. Walaupun yang masyhurnya maksud uluhiyah adalah yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Yang hakikat yang tepat sekali adalah ilah ataupun Tuhan adalah, takrif Tuhan ataupun ilah ataupun uluhiyah adalah Tuhan yang tidak memerlukan yang lain semua perlu kat dia. Yang demikian, jadilah makna la ilaha illallah ini, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah Ta'ala. Secara automatik yang melazimkan sifat ketuhanan. Bila kata yang berhak disembah dengan sebenar-benar, automatiklah Tuhan. Bila Tuhan, automatiklah ada sifat ketuhanan. Bila Tuhan ada sifat ketuhanan, barulah Tuhan. Jadi Tuhan yang bersifat ketuhanan tu apa? Yang semua memerlukan dia, dia tak memerlukan yang lain. Ulang-ulang itu juga. Jadi yang demikian, jadilah makna la ilaha illallah ini, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, yang melazimkan sifat ketuhanan. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Bila dia berhak disembah, maka automatiklah dia tu Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, tak berhak disembah.
dengan sebenar-benar. Maka bila ia berhak disembah, maka dia ada sifat ketuhanan lah, sebab tu dia berhak disembah. Bila dia ada sifat ketuhanan, maknanya dia Tuhan. Bila dia Tuhan, takrif Tuhan adalah semua memerlukan dia, dia tak memerlukan yang lain. Pimai tang tu balik. Jadi boleh juga pakai. Maka sikit sebelum tu. Jadi kita dapat faham maksud la ilaha illallah, ramai yang salah faham. Dia kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, ataupun tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ramai yang orang salah faham macam ni. Tidak ada Tuhan melainkan Allah adalah membawa maksud tidak ada Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan orang kafir, Jesus Christus. Tuhan orang Yahudi, Nabi Uzair. Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tuhan api, Tuhan binatang lembu, Tuhan matahari, Tuhan bukit, Tuhan api, Tuhan batu, Tuhan berhala, Tuhan manusia. Adakah yang kita sebut Tuhan-Tuhan tadi tu Tuhan betul? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Jadi kita nak tolak la ilah, dia panggil nafi isbat. La tu nafi, illa tu kita nak isbatkan. Isbat tu sabit kan. Jadi la tidak ada Tuhan. Kita menafikan Tuhan. Kita menafikan apa? Kita nak menafi la ilah. Kita nak menafikan dulu. Lepas kita nafi illallah, dan kita nak sabitkan Tuhan yang sebenar adalah Allah. Soalannya, apa yang kita nafikan? La ilah, tidak ada Tuhan. Apa yang kita nafikan? Yang salah fahamnya, aku menafikan berhala tu adalah Tuhan. Illallah, hanya Allah Tuhan sebenar, bukan berhala. Itu adalah fahaman yang salah. Fahaman yang salah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Kau menafikan apa ni? Aku menafikan Jesus sebagai Tuhan. Kerana aku mengatakan, aku menyabitkan Allah adalah Tuhan yang sebenar. Jadi tidak ada Tuhan, kau nafi siapa? Aku nafi Jesus. Salah. Menafi berhala. Salah. La ilah, tidak ada Tuhan. Siapa lagi yang agama-agama yang sembah? Sembah matahari. Dianggap tu Tuhan. Maka la ilaha illallah. Kau nafi apa ni? La ilah, tidak ada Tuhan. Maksudnya apa? Aku menafikan matahari kerana aku mengatakan Allah lah Tuhan. Salah. Itu fahaman yang salah. Apa lagi yang orang duk sembah? Sembah bukit. Ada orang sembah bukit. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa yang kau nafikan? Aku nafikan tidak ada Tuhan. Tuhan mana? Bukit. Kerana aku mengatakan hanya Allah lah Tuhan. Salah. Semua salah nafi tu. Apa lagi yang biasa orang sembah? Semangat, roh. Sembah roh, sembah semangat. Tok nenek, cucu tumpang lalu. Kau sembah apa? Kau tolak apa ni? La ilah. Kau tiada Tuhan. Kau tolak apa ni? Aku tolak semangat, roh-roh yang orang duk puja-puja, duk sembah-sembah tu. Itu bukan Tuhan. La ilah. Aku tolak yang itu. Aku menafikan itu. Kerana aku nak mengatakan illallah. Hanya Allah Tuhan. Salah. Semua salah tu. Nak menafikan apa lagi? Menafikan batu. Ada orang sembah batu. Aku la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tuhan yang mana yang kau nak menafikan ni? Tidak ada batu. Bukan Tuhan. Melainkan Allah Tuhan sebenar. Salah juga. Ada yang sembah binatang. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Aku menafikan. Melainkan Allah Tuhan sebenar. Kau nafi siapa? Lembu. Tu bukan Tuhan. Jadi tidak ada aku menafikan Tuhan. Melainkan Allah. Aku nafikan itu kerana aku nak kata Allah Tuhan sebenar. Salah juga fahaman tu. Dan semua-semua. Buatlah contoh lain. Habis tu nak nafikan apa? La ilah. Nafikan ilah lah. Kan kita dah bahas ta'arif tadi. Ilah tu adalah Tuhan. Bila sebut Tuhan, dia mesti ada sifat ketuhanan. Kalau dia tak ada sifat ketuhanan, nak panggil dia Tuhan pun tu bukan Tuhan. Tuhan ni biarlah yang ada sifat ketuhanan. Jadi la ilah, aku tolak Tuhan. Tuhan yang ada sifat ketuhanan. Soalannya, batu tu ada ke sifat ketuhanan? Mana ada? Sifat ketuhanan tu apa? Sifat ketuhanan tu istighna' dan iftiqar. Bahasa mudah sikit boleh tak? Maksud ketuhanan tu adalah dia tak memerlukan yang lain, yang lain semua perlukan dia. Batu memerlukan yang lain. Nak bergerak pun perlukan orang lain. Nak ada pun perlukan orang jadikan. Mana tu bukan Tuhan. Jadi kau tolak bukan Tuhan tu. Kau kata la ilah, tidak ada Tuhan. Tapi yang kau tolak, yang kau nafikan bukan Tuhan.
Habis batu tu Tuhan lah. Oh, kalau kata batu tu Tuhan, berhala tu Tuhan, salah takrif. Berhala tu bukan ilah. Kenapa pula? Dia bukan Tuhan. Tapi orang sembah. Orang sembah sebab orang salah takrif. Dia menakrifkan berhala tu Tuhan. Sedangkan kita tahu definisi Tuhan adalah dia tidak memerlukan yang lain semua perlukan dia. Jadi tolak apa ni? Tolak berhala. Buat apa nak tolak berhala? Dia bukan Tuhan. Yang kita nak tolak ni la ilah. Sebab kita nak sabitkan hanya Allah je Tuhan. Kita nak tolak yang itu. Pergi tolak orang buat apa? Pergi tolak matahari buat apa? Pergi tolak api buat apa? Pergi tolak manusia buat apa? Jadi sebenarnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang macam Allah, yang ada sifat ketuhanan dan istighna dan iftiqar, melainkan Allah. Sebenarnya la ilah, kita menolak yang tak ada. Sebab ada ke yang macam Allah satu lagi? Mestilah tak ada, hanya Allah saja. Jadi yang kau tolak apa? Tolak yang tak ada. Kalau ada kau tolak, tapi tak ada. Jadi makna yang kita tolak adalah Tuhan yang ada sifat ketuhanan. Kita tolak Tuhan yang ada sifat istighna dan iftiqar. Tuhan yang tidak memerlukan yang lain, semua yang lain memerlukan dia. Aku nak tolak yang itu kerana aku nak kata hanya Allah Tuhan. Soalannya, ada ke macam tu? Yang semua memerlukan dia, dia tak memerlukan yang lain. Tak ada, hanya Allah je. Sebenarnya yang kita tolak yang tak ada. Kita bukan tolak batu, bukan tolak berhala, bukan tolak matahari, bukan tolak bukit, bukan tolak api. Buat apa nak tolak tu bukan Tuhan. Tolak bukan Tuhan. Kata la ilah. La ilah, tidak ada Tuhan. Aku nak tolak semua Tuhan. Tapi yang disabitkan tadi tu, yang dia kata ilah tu bukan Tuhan. Tu bukan tolak Tuhan. Itu tolak batu. Itu tolak manusia, makhluk. Jadi bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, yang kita tolak tu adalah Tuhan yang ada sifat-sifat ketuhanan. Kerana kita nak sabitkan hanya Allah sajalah Tuhan. Soalannya, ada ke macam tu? Tak ada. Sebenarnya kita tolak yang tak ada. Nak menandakan taukid, tekannya kita. Betul-betul Allah Tuhan yang sebenar. Kalau ada aku tolak. Kalau ada macam Tuhan, macam Allah aku tolak. Tapi tak ada. Bukan kita tolak orang, bukan kita tolak Jesus, bukan kita tolak lembu, bukan kita tolak bukit, api, batu, binatang, semua bukan kita tolak. Tidak tak tolak berhala pun. Sebab berhala semua tak ada pun ciri ketuhanan dekat dia. Jadi nak tolak buat apa? Tak payah tolak. Dia bukan Tuhan. Kita nak tolak Tuhan. Yang selain pada Allah nak tolak. Tuhan yang selain pada Allah, itu yang kita nak tolak. Ditolak batu buat apa? Tu bukan Tuhan. Tak payah tolak. Itu bukan Tuhan. Nak tolak apa? Jadi kita tolak yang sebenarnya tak ada. Kita tolak yang tak ada. Sebab hanya Allah sahaja Tuhan. Maka kita tolak yang tak ada sebagai penekanan. Hanya Allah sahaja Tuhan. Maka segala makna aqaidil iman yang terkandung di dalam makna kalimah la ilaha illallah, makna dia kata segala simpulan iman, aqaid simpulan iman terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Simpulannya semua 20 tu semua ada dalam la ilaha illallah. Kerana makna la ilaha illallah iaitu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Ulang lagi 4 kali dia ulang. Takrif Tuhan tu. Yang melazimkan bila kata tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar, tidak ada Tuhan yang tidak memerlukan yang lain semua memerlukan dia, melainkan Allah sahaja Tuhan yang sebenar, secara automatik melazimkan bersifat, Allah tadi bersifat istighna'un an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaih, yang mewajibkan baginya 11 sifat istighna dan 9 sifat iftiqar ilaih. Istighna tu tidak memerlukan yang lain, iftiqar ilaih tu yang lain memerlukan dia. Pusing-pusing itu je kita ulang malam ni, itu je. Istighna, 11 sifat istighna, 11 sifat istighna iaitu sifat yang ada sifat tu tak memerlukan yang lain. Dan 9 sifat iftiqar ilaih iaitu ada 9 sifat ni yang lain semua perlukan dia. Okey. Sifat-sifat yang terkandung dalam istighna iaitu
Yang sifat 20 ni kategori aja ni. Ini bukan fardu ain, ni tak bukan fardu ain. Ni kategori aja. Ni kategori. Yang tadi tu fardu ain. Yang tadi tu kita bahas tadi, uluhiyah tu fardu ain. Yang ni bukan fardu ain. Ini kategori. Tak tahu pun tak apa. Kategori. Macam sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah. Tak tahu apa benda tu. Tak tahu. Allah wujud, tahu. Qidam tahu. Lebih baik kau tahu tu daripada tak dah cukup dah. Walaupun tahu walaupun tahu qidam, baqa, mukhalafah semua faham elok, tapi tak pernah dengar nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah. Tak apa, tu kategori aja. Branding aja. Jadi sama juga ini, tak tahu pun tak berdosa. Dia sekadar kategori aja. Sifat-sifat yang terkandung dalam istighna, iaitu wujud. Istighna apa? Tidak memerlukan yang lain. Wujud lah. Allah wujud. Wajibul wujud. Allah wajibul wujud. Maknanya wujud Allah tu, wujud tu, dengan wujud Allah, wujudnya Allah tidak memerlukan yang lain. Wujudnya Allah tidak memerlukan yang lain. Tu istighna. Istighna kan terkaya atau tidak memerlukan yang lain kan? Wujud kita tak. Wujud kita memerlukan yang lain, iaitu Allah untuk menjadikan. Jadi wujud sifat istighna, iaitu Allah wujud tak memerlukan yang lain. Qidam, tidak ada permulaan. Bila sebut tidak ada permulaan, qidam, maknanya tak memerlukan yang lain lah. Kalau ada permulaan, memerlukan yang lain untuk mulakan dia. Jadi bila sebut qidam, tidak memerlukan, bila sebut qidam, tidak ada permulaan, dengan maksud tidak memerlukan yang lain. Jadi wujud qidam tu sifat terkaya, iaitu tak memerlukan yang lain. Baqa, kekal. Sama juga. Baqa juga sifat istighna, iaitu tidak memerlukan yang lain. Tak memerlukan yang macam mana? Bila kekal, baqa ni kekal, bermakna tak memerlukan yang lain untuk kekal. Tak memerlukan yang lain untuk mengekalkan Allah. Allah tak memerlukan yang lain untuk dia kekal. Untuk dia kekal. Allah tak memerlukan yang lain untuk menjadikan diri Allah sendiri itu kekal. Tak perlu. Sebab apa kata tak perlu? Sebab Allah tidak ada permulaan. Bermakna tidak ada yang menjadikan Allah. Bila tidak ada yang menjadikan Allah, automatik dia kekal. Yang ni kita mengaji balik, asal balik. Bila sebut qidam, itulah baqa qidam. Bila sesuatu itu dia qidam, dia mesti baqa. Bila dia tu baqa, dia automatik qidam. Macam mana pula? Kalau dia tak ada permulaan, dia automatik kekal. Bila dia ada permulaan, automatik binasa. Automatik. Itu kan kaedah penakkulan akal yang kita dah bahas panjang lebar baru ni. Sebelum ni. Iaitu, bila dia tidak ada permulaan, maka kenapa automatik kekal? Dia cuma tak ada permulaannya, dia bukan kekal. Oleh kerana dia tidak ada permulaan, maka automatik kekal. Ya, automatik kekal. Macam mana tu? Siapa yang nak memusnahkan dia? Kalau tak kekal kan musnah. Siapa yang nak membinasakan dia? Sebab dia tak ada permulaan. Orang yang ada permulaan, dia automatik ada kesudahan. Dia automatik binasa. Kenapa automatik binasa? Sebab yang menjadikan dia itulah yang akan membinasakan dia. Tapi kalau dia tu dah memang tidak ada permulaan, tidak dijadikan, automatiklah kekal. Sebab siapa yang nak binasakan dia? Tu ada penakkulan mantik. Kita dah bahas sebelum ni. Jadi maknanya baqa adalah satu sifat terkaya juga. Sebab dia berkait dengan qidam. Tidak ada permulaan, automatik kekal. Bila kekal tu, terkaya. Tak memerlukan yang lain. Baqa mukhalafatuhu lil hawadith. Tak sama dengan yang baru. Itu adalah sifat terkaya juga. Sifat yang tidak memerlukan yang lain. Kenapa? Tak sama dengan yang baru, bermakna itu terkaya. Tak sama dengan yang baru, bila sebut baru, bukan baru beli, baru akidah. Saya takut ada orang baru masuk. Istilah-istilah tu semua ada maksud sendiri. Bukan maksud suka hati kita je nak letak baru tu apa. Baru ada baru beli ke apa? Bukan baru. Maksud hawadith adalah baru. Dalam masalah akidah, bila sebut baru adalah daripada tak ada kepada ada. Bukan baru beli, baru ada. Bukan. Daripada tak ada kepada ada, dia automatik baru. Jadi mukhalafatu tak sama lil hawadith dengan yang baru. Maka dia adalah sifat terkaya. Sifat yang tidak memerlukan yang lain. Kenapa pula? Bila tak sama dengan baru, maknanya tak baru. Tak sama dengan baru. Bukan baru Baru tu maksud selain daripada Allah. Baru tu maksud daripada tak ada kepada ada. Itu maksud baru.
Jadi bila tak sama dengan yang baru, Allah ni tak sama dengan baru, Allah kidam. Tak sama dengan baru. Bila Allah tak sama dengan baru, maka terkaya, maka tidak berhajat pada yang lain, maka kayanya Allah, tidak memerlukan yang lain. Kat mana pula tu memerlukan yang lain? Pelik tu. Kat mana connection dia? Apabila Allah tak sama dengan yang baru, maka bukan baru. Sebab tak sama. Bila bukan baru, lawan baru adalah qidam. Qidam tidak ada permulaan, tidak memerlukan yang lain juga. Kat situ dia pergi. Bila mukhalafatuhu lil hawadith, tak sama dengan yang baru, maknanya bukanlah baru. Bila bukan baru, maknanya qidam. Tak sama dengan yang baru, maknanya bukan, tak sama dengan yang baru, maknanya bukan barulah. Tak sama dengan yang baru, maknanya bukan barulah. Bila bukan baru, apa yang baru tak sama? Baru apa? Tak ada kepada ada. Itu baru. Jadi, qidam tak ada kepada ada. Jadi tak sama dengan yang baru. Bermakna kaya lah, terkaya. Sebab tak memerlukan yang lain. Tak memerlukan yang lain juga. Qiyamuhu binafsih, berdiri, berdikari. Lagilah. Tak memerlukan yang lain. Dah nama dah. Qiyamuhu binafsih. Tak memerlukan yang lain. Memang qiyam, berdiri sendiri, berdikari. Daripada awal hingga akhir. Maka itulah jelas-jelas lagilah terkaya. Ataupun tidak memerlukan yang lain. Qiyamuhu binafsih. Sama'. Dengar. Mendengar. Mendengar juga adalah sifat istighna, iaitu terkaya. Terkaya macam mana? Tidak satu sifat yang tidak memerlukan yang lain untuk mendengar. Tidak memerlukan, tidak ada banyak syarat untuk dengar. Iyalah, jauh boleh dengar, dekat boleh dengar, ada suara boleh dengar, ada tak ada suara boleh dengar. Dengar yang hakiki. Maka itu juga terkaya, iaitu tidak memerlukan yang lain. Kita perlukan telinga gegendang nak dengar. Allah tidak, jauh tak boleh dengar, dekat sangat pun tak boleh dengar, perlahan sangat tak boleh dengar, tak dengar, kuat sangat pun tak dengar. Banyak hal kita ni. Ikan lumba-lumba bercakap kita tak boleh dengar. Kuman bercakap tak boleh dengar. Orang bercakap boleh dengar. Tapi orang cakap kuat-kuat jerit kat telinga tak boleh dengar pula. Banyak hal kita. Allah tidak. Allah dengar. Tak ada, tidak beralat, tidak bertelinga, tidak bergegendang, dengar jauh dekat. Ada bunyi dengar, tak ada bunyi pun Allah dengar. Maka itulah sifat terkaya, istighna. Basar melihat, ni tak payah cerita lah, memang terkaya lah, sifat yang tak memerlukan yang lain. Tak perlu biji mata untuk melihat, tak ada syarat untuk lihat. Inkishaf. Tak ada syarat untuk lihat. Kita banyak syarat. Nak tengok tak boleh gelap sangat, tak boleh terang sangat, tak boleh jauh sangat, tak boleh dekat sangat. Kena ada bentuk baru boleh tengok. Tak ada bentuk macam angin tak boleh tengok. Tak boleh tengok bunyi. Bunyi tak boleh tengok. Dia kena ada bentuk. Banyak syarat. Allah tidak. Boleh melihat. Ada bentuk pun Allah melihat. Tak ada bentuk pun Allah melihat. Jauh, dekat, tersembunyi dan sebagainya. Inkishaf. Itu sifat terkaya lah. Sifat yang tak memerlukan yang lain. Kalam. Kalam samalah. Tak perlukan mulut untuk menyampaikan, menyampaikan, nak memberi faham kepada makhluknya. Tak perlu pada perkataan. Tak perlu pada mulut, lidah dan sebagainya. Maka terkaya. Kaunuhu sami'an. Keadaan Allah yang mendengar. Samalah tadi sama' tadi. Keadaan Allah yang mendengar. Tak memerlukan yang lain untuk Allah mendengar. Kaunuhu basiran. Kaunuhu basiran, melihat. Keadaan Allah yang melihat, kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah yang berkata-kata. Sama je dengan sifat ma'ni tadi. Sama' basar kalam. Jadi, jika Tuhan tidak bersifat dengan 11 sifat tersebut, niscaya Tuhan tidak kaya. Apa maksud tidak kaya? Niscaya Tuhan memerlukan yang lain. Niscaya Tuhan memerlukan yang lain daripada, tidak kaya daripada yang lain. Kalaulah Tuhan tak bersifat dengan 11 sifat tadi, bermakna Tuhan perlukan yang lain. Tidak kaya tu perlu. Kaya tu tak perlu kan? Tidak kaya tu perlu yang lain. Kerana jika ia tidak bersifat dengan wujud, qidam, baqa', mukhalafatu lil hawadith, lazim, maka secara automatik membawa kepada Tuhan berkehendak kepada yang menjadikan.
Kalau Tuhan tak wujud, tak ada sifat wujud, tak wujud, maknanya terkaya apa dia tak wujud, nak kena yang lain yang jadikan dia. Kalau Tuhan itu tak kidam, maka yang lain kena jadikan dia lah, sebab kidam ni tidak ada permulaan. Tidak kidam maknanya ada permulaan. Maka memerlukan yang lain untuk memulakan Allah itu. Baqa, tak kekal. Kalau tak kekal, memerlukan yang lain untuk kekalkan Allah. Tak kalau mukhalafatul lil hadis tak sama dengan baru. Tapi kalau tidak, dengan maksud kalau Allah sama dengan baru, maknanya Allah baru. Bila Allah baru, perlukan yang lain. Setiap yang baru memerlukan yang lain. Lazim membawa kepada Tuhan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Secara automatik, Tuhan tu kalau tak ada sifat sebelah tadi ni, maka secara automatik Tuhan tu perlu yang lain. Jika tiada bersifat dengan qiyamuhu binafsih, kalau tak ada sifat berdiri sendiri ni, berdikari ni, lazim membawa kepada tempat berdiri. Maka kalau tak ada qiyamuhu binafsih, tak ada sifat berdikari. Maknanya perlukan orang lain lah. Kan berdikari kan tak perlu yang lain. Perlu yang lain membawa kepada tempat berdiri. Maksud tempat berdiri tak perlukan yang lain. Dan jika tiada bersifat dengan samak, kalau tak ada samak maknanya peka lah. Basar maknanya buta. Kala maknanya bisu. Kaunuhu basiran samalah balik. Keadaan Allah yang melihat. Kaunuhu sami'an kerana Allah yang mendengar. Kaunuhu mutakaliman kerana Allah yang berkata-kata. Kalaulah tak ada tadi ni, samak basar kalam, lazimlah maka automatik berkendak. Allah berkendak kepada yang menolak kekurangannya. Allah nak dengar kena minta tolong yang lain. Sebab Allah peka. Nak melihat kena minta tolong yang lain. Jadi itu adalah sifat yang terkaya. 11. Tiga sifat lagi masuk dalam istighna. Tadi dah 11 dah. Selain daripada 11 sifat-sifat tersebut, ada 3 lagi, tambah lagi 3. Termasuk dalam istighna, terkaya atau tak memerlukan juga yang lain, iaitu Maha Suci Tuhan daripada mengambil faedah. Maha Suci Tuhan daripada mengambil faedah. Dan Maha Suci Tuhan daripada mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya. Allah buat sesuatu, lepas tu Allah ambil faedah. Allah buat tempat, lepas tu Allah ambil faedah duduk kat tempat tu. Allah buat makhluk, lepas tu Allah suruh makhluk tu, bila makhluk tu buat, Allah bertambah kuat. Tentu gitulah. Ambil faedah daripada perbuatan dan hukum hakam. Semua pakat-pakat puasa, Allah makin kuat. Pakat tak puasa, Allah makin lemah. Maha Suci Tuhan. Allah tak gitu. Terkaya lah juga maknanya. Terkaya. Jadi Allah cipta, Allah buat apa-apa, perbuatan Allah, bukan sebab nak ambil manfaat. Bukan. Sebab itulah, kita dah bahas sebelum ni lah. Saya tak bahas panjang lah kan. Hati-hati dengan ayat supaya, kerana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kerana, bertujuan. Hati-hati, itu sekadar majaz sebut. Tujuan-tujuan tu dekat kita, bukan dekat Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia, walaupun tu ayat Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi kenapa Allah cipta kita? Allah cipta kita sebab Allah nak kita, sebab Allah suruh kita supaya kita beribadah. Berhati-hati tu. Sekadar sebut tak apa. I'tiqad tak boleh gitu. Kalau kata supaya, Allah ambil manfaat lah. Sebab ada kerana lah. Allah cipta tu ada kerana. Maka Allah dikeranakan dengan satu kerana lah. Sedangkan kita tahu, Allah tidak mengambil faedah daripada perbuatan Allah itu. Allah cipta kita sebab Allah nak tengok kita ni lupa kat dia ke tak. Allah nak tengok. Allah nak tahu kita ni akan patuh perintah dia ataupun tidak. Allah uji kita ni dengan kematian, Allah uji dengan hilang manfaat anggota, Allah uji dengan hilang harta ni. Sebab Allah nak tengok. Kita ni lupa daratan ke tak? Oh, sabar. Cakap tak apa.
I'tiqad tak boleh macam tu. Allah nak tengok, Allah tak tahu ke? Kalau Allah nak tengok, mana Allah ambil manfaat. Allah cipta Nabi sebab Allah cipta Nabi tu orang Arab sebab orang Arab tu semuanya kerah pedar, kerah king, babi. Semua tu orang Arab ni. Jadi Allah utuskan Nabi untuk menyampaikan kaum yang macam ni punya perangai. Kita orang Melayu baik-baik. Allah tak utuskan Nabi, Rasul. Allah memadai utuskan para ulama. Kita ikut dah. Tapi Pak Arab lain macam. Degilnya dia. Jadi Allah utus Nabi. Jadi sebab tu Allah utus Nabi. Sebab. Allah buat sebab. Sebab tu cakap kat mulut je. Hakikatnya tak boleh pegang macam tu. Siapa yang tak faham, kena tengok rakaman yang lepas. Kita dah bahas panjang lebar perkara ni. Panjang lebar. Saya rasa berjam. Ada 3-4 jam kot. Tengok balik yang lepas. Itu maksud Allah tidak mengambil faedah daripada perbuatan. Habis tu yang kita cakap tu, kita sekadar cakap je. Cakap majas. Cakap kiasan saja. Bukan yang hakikat sebenar. Bukan hakikat sebenar. Kiasan saja. Ataupun kita kata, kita yang kata Allah jadikan kita untuk kita ibadah. Bukannya tujuan Allah cipta kita untuk ibadah. Bukan kita faham gitu. Kita cakap je gitu. Habis tu, kita kata kita dijadikan untuk ibadah. Nampak beza? Allah jadikan kita untuk ibadah. Ya. Apa maksud dia? Itu cakap. Apa maksud dia? Maksudnya kita dijadikan untuk ibadah. Kita yang untuk ibadah. Bukan Allah jadikan kita untuk kita beribadah. Bukan. Dari sudut pegangan. Dari sudut cakap boleh cakap. Dari sudut pegangan tak boleh. Dari sudut pegangan, mana boleh Allah cipta kita untuk. Bila untuk, Allah buat bersebab. Allah buat bersebab. Bila bersebab, Allah buat kerana. Maka Allah mengambil manfaat daripada perbuatan dan hukumnya. Ini kalau yang baru-baru masuk tak ni, kena tengok rakaman. Ini dah rakaman ke-50 lebih dah ni. Yang lepas kita bahas panjang lebar. Jadi, lawannya mengambil faedah. Iaitu mustahil Allah mengambil faedah. Kerana jika Tuhan mengambil faedah daripada ciptaannya, niscaya Tuhan tidak kaya. Tidak kaya tu maksud memerlukan. Niscaya Tuhan memerlukan daripada tiap-tiap yang lain. Allah memerlukan yang lain lah. Allah cipta kita sebab Allah nak tahu kita ni dengar cakap ke, ikut perintah ke tidak. Maknanya Allah tak tahu. Maka Allah memerlukan kita untuk Allah tahu. Allah tak tahulah kita ni ibadah ke, lawan Allah ke, ikut suruhan ke langgar je larangan kita ni. Kalau kata Allah cipta kita sebab itulah Allah nak tengok. Allah nak tahu kita ni ikut perintah ke main langgar je larangan. Bermakna Allah tak tahu. Allah nak tengok kita lah baru tahu. Mana Allah ambil manfaat lah. Allah nak tahu kena guna kita. Tapi cakap tak apa. Adat cakap tak apa. Pegangan. Cuma bila duk bercakap, lagi jadi pegangan. Yang kita bincang, kalau ingat lagi lah, dalam beberapa bulan lepas, yang kita bincang berkaitan dengan, tak apa. Banyak dosa pun tak apa, Allah sayang. Sabar. Sayang tu ambil manfaat lah. Kalau sayang dengan masuk emosi. Habis Allah sayang ke? Jangan buat macam ni, Allah benci. Allah ambil manfaat lah. Manfaat untuk membenci. Allah memerlukan sesuatu untuk benci. Dan malah benci itu adalah emosi. Allah ada emosi ke apa? Itu kita dah bahas panjang lebar. Jadi, ni saya, Tuhan tiada kaya daripada yang lain. Sebab Allah nak buat sesuatu tu ada sebab. Jadi, memerlukan yang lain lah. Kerana lazim daripadanya, ia berkehendak kepada yang menghasilkan hajatnya. Allah berkehendak kepada yang menghasilkan hajat. Apa yang Allah nak, Allah terpaksa yang lain buat. Allah nak suruh kita ibadah, Allah terpaksa buat kita dan biar kita ibadah. Mana Allah memerlukan kita untuk beribadah pada dia? Mana begitu? Mana gitu? Itu tak suci Tuhan tu daripada mengambil faedah.
Maha suci Tuhan daripada mengambil faedah dan perbuatan dan hukumnya. Tiada wajib Tuhan memperbuat mungkin atau meninggalkan daripada memperbuatkan dia. Tak wajib Tuhan buat mungkin. Mungkin ni apa? Mungkin ni selain pada Allah lah. Kita lah semua. Kita ambil makhluk lah. Tak wajib Allah buat makhluk. Dan tak wajib juga Allah tak buat makhluk. Tak wajib Allah buat makhluk. Dan tak wajib juga Allah tak buat makhluk. Itu dia panggil mungkin atau harus kita ni. Allah nak buat, Allah buat lah. Kenapa Allah buat? Tak ada kenapa. Allah nak buat kita suruh kita ibadah? Tak. Tak ada kenapa. Allah buat. Kenapa Allah buat? Allah buat kerana Allah nak buat. Allah buat kita, Allah cipta kita kerana Allah yang bersifat iradah nak cipta kita. Habis sebab? Tak ada sebab. Kalau ada sebab je, tak terkaya dah. Tak ada sebab. Buat aja. Habis kita ni kena sembahyang, itu sebab kita cipta. Kita yang kata, aku ni, bila Allah cipta, aku kena sembahyang. Aku kena ibadah. Itu kita cakap kat kita. Kita bukan kata Allah cipta kita untuk ibadah. Tidak. Kalau kita kata Allah cipta kita untuk ibadah, mana Allah memerlukan kita untuk ibadah? Tapi sebab apa tau? Sebab selalu sangat bercakap. Cakap kiasan dulu sampai sekarang, akhir sekali jadi pegangan. Itu yang rosak tu. Itu cakap je, cakap sindiran. Cakap sipi-sipi aja, bukan maksud hakikat sebenar. Jangan buat Allah marah. Jangan buat banyak-banyak macam ni, nanti Allah suka. Buat gini-gini, nanti Allah bagi rezeki. Allah nak tengok engkau ni sabar ke tak, dan sebagainya. Itu semua cakap adat. Dan jangan cakap selalu sangat. Kalau cakap selalu, akhir sekali jadi pegangan. Malah orang yang tak belajar tu kau pegang. Kan ada seorang tu kan, yang sikit-sikit sebut Allah sayang, Allah sayang, Allah sayang. Jangan sebut sangat sebenarnya. Kalau dia faham tak apa. Orang lain macam mana? Maknanya Allah faham macam mana? Allah mengambil manfaat lah daripada makhluk. Allah ambil manfaat daripada makhluk. Sebab nak sayang, dia malah Allah ada emosi lagi. Sayang tu kan emosi. Mana boleh gitu. Lemahlah sifat Allah. Cuma nak cakap boleh kita cakap dari sudut kiasan. Bahasa kiasan, bahasa tasawuf. Bahasa tasawuf. Boleh. Tapi itulah. Hati-hatilah kat situ ya. Dan kita tak boleh kata, tak boleh cakap macam tu. Tak boleh kata gitu. Sebab kita tak tahu dalam hati dia apa. Okay. Itu yang kedua. Lawannya wajib, tiada Tuhan membuat mungkin atau meninggalkan dia. Allah tak wajib buat kita, dan Allah banyak ceramah-ceramah macam tu. Bahaya kalau yang mendengar tak belajar. Itulah. Yang penceramah tu okey, dia faham. Yang dengan ceramah sebahagiannya faham. Tapi yang tak belajar ni, dia dengar. Lama dia dah tak belajar. Entah macam mana dia faham, tak tahu. Jadi lawannya wajib, iaitu mustahil. Mustahil Allah wajib buat kita. Wajib tu wajib lah. Mesti. Mesti. Wajib tu mesti. Mustahil, iaitu mustahil. Mustahil Allah mesti cipta kita. Dan mustahil juga Allah mesti tak cipta kita. Tak juga, dua-dua tidak. Sebab bila kata mesti, ada yang menolak kat belakang. Iaitu Allah mesti cipta kita. Allah mesti cipta makhluk. Bila sebut mesti, ada kuasa yang tolak Allah suruh buat. Maka tetap juga lemah lah je tu. Rosaklah sifat kesempurnaan Allah. Ataupun Allah mesti tak buat. Bila Allah mesti tak buat makhluknya, maknanya ada yang menolakkan supaya jangan buat juga. Sebab tu dia kata, tidak wajib Tuhan buat mungkin buat makhluk, atau tidak wajib Tuhan meninggalkan buat. Atau tidak wajib Tuhan buat makhluk, dan tidak wajib, bukan, dia tukar wajib kepada mestilah. Tidak mesti Allah buat makhluk, dan tidak mesti Allah tak buat makhluk. Tak ada mesti. Habis tu, Allah nak buat, dia buat. Tak ada kena tekan dengan siapa-siapa, tak ada. Lawannya wajib, iaitu mustahil. Kalau wajib, mustahil lah. Kerana jikalau wajib Tuhan mengadakan mungkin, kalau mesti Allah tu cipta makhluk, atau mentiadakan, mesti Allah musnahkan makhluk, binasakan makhluk, niscaya tiada kaya Tuhan. Niscaya Tuhan memerlukan yang lain. Memerlukan maksudnya ada yang tolak dia kat belakang. Kerana lazim pada ketika itu,
berkehendak kepada sesuatu bagi menyempurnakan kehendaknya. Perlukan sesuatu untuk menolak untuk Allah buat. Kan wajib. Allah mesti buat makhluk. Kalau Allah tak buat makhluk, dia nak jadi Tuhan macam mana? Kena ada rakyat, baru ada kerajaan. Kalau kerajaan je ada, rakyat tak ada, tak ada guna. Rakyat dia mesti ada walaupun 3 orang. Macam kerajaan pasir 2 butir. Dia nak ada kerajaan pasir 2 butir tu, kurang-kurang ada rakyat 2-3 orang. Kalau langsung tak ada rakyat, nak jadi kerajaan macam mana? Jadi ada rakyat baru ada kerajaan baru ada rakyat. Dia ambil kias. Jadi Allah nak jadi Tuhan. Macam mana Allah nak jadi Tuhan kalau tak ada hamba? Kalau tak ada makhluk? Maka Allah terpaksa cipta makhluk baru dia jadi Tuhan. Kalau Allah tak cipta makhluk, dia nak jadi Tuhan macam mana? Dia guna kiasan tu. Allah tak jadi makhluk pun, Allah tetap Tuhan. Sebab Allah tidak memerlukan. Allah tidak memerlukan yang lain. Allah jadikan makhluk, Allah Tuhan. Allah tak jadikan makhluk pun, Allah tetap Tuhan. Itu maksud dia kat sini. Tak ada yang menolak, memberat Allah, menghalang atau menyuruh Allah. Tak ada supaya, mesti, kerana Allah, tak ada. Kerana tak ada, mesti, supaya tak ada bagi Allah. Yang ada bagi kita ada. Tiada memberi bekas, yang ketiga. Tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat dengan kuwah. Kainat ni pun sama, kita dah bahas dah sebelum ni. Apa beza kainat, apa beza makhluk, apa beza harus, apa beza jaiz ataupun jawaz. Semua tu untuk sekali faham makhluk lah, selain pada Allah. Tapi sebenarnya dia ada huraian dia, dan kita dah hurai sebelum ni. Kainat bila membicarakan tentang memberi bekas. Bila sebut makhluk, membicarakan tentang khalik, membicarakan tentang pencipta. Bila sebut ketuhanan, membicarakan tentang lawannya alam dan sebagainya. Itu kita dah bahas sebelum ni. Jadi tidak memberi bekas sesuatu daripada kainat. Kainat ni makhluk lah, kita lah. Dengan kuwah. Makhluk ni tidak memberi bekas. Makhluk tidak memberi bekas dengan kekuatan makhluk. Tidak. Hanya Allah je memberi bekas. Itulah maksud istighna juga. Istighna lah. Lawannya memberi bekas. Iaitu mustahil. Kerana jika memberi bekas kainat, jika makhluk pun bagi bekas, samalah juga, saya dah ulang banyak kali. Bila sebut bekas, bukan bekas Tupperware yang ada dekat dapur tu. Bila sebut bekas, bukan bekas yang bubuh lauk yang tak habis makan dinner tadi, tak habis, simpan dalam peti ais, buat dalam bekas. Tutup rapat-rapat. Bukan. Bekas. Setiap istilah ada setiap istilah ada takrif mengikut kita bincang pasal apa. Kita bincang pasal akidah tauhid, bekas tu bukan masuk bekas tu. Kena penampar berbekas. Bukan. Tak memberi bekas. Mustahil jika kainat, jika makhluk memberi bekas. Mustahil. Dia boleh buat sendiri. Memberi bekas dia boleh buat sendiri. Dengan makhluk ni buat sendiri, mustahil. Dengan kekuatan, dengan kuah dia sendiri. Dengan kuasanya sendiri. Jika begitu, niscaya tiada kaya Tuhan. Kalau macam tu, Tuhan tak kaya. Tak kaya tu maksud memerlukan lah. Kalau kaya tu maksud tidak memerlukan. Kalau tidak kaya, mana memerlukan lah. Jadi niscaya Tuhan memerlukan yang lain. Kerana lazim pada ketika itu berkehendak Tuhan, maka secara automatik Tuhan tu perlukan pada mengadakan sesuatu dengan wasitah. Nak buat apa-apa, Tuhan, kalau macam itulah keadaan, Tuhan nak buat apa-apa mesti dengan perantaraan, wasitah, perantaraan. Jadi maknanya makhluk ni tak bagi bekas. Dan kita dah bincang tentang qudrah dan iradah. Rukun iman yang ke-6 pun kita dah bincang. Jadi kalau tak masuk kelas dulu, kena tengok kelas tu. Saya ini secara ringkas saja, ini sekali lalu saja. Jadi kalaulah makhluk ni bagi bekas, macam mana fahaman Mu'tazilah, maka Tuhan tu tidak terkaya lah. Tuhan tu berhajat lah. Contohnya, ni, remote ni. Siapa yang buat remote ni? Kalau kita kata remote ni
manusia yang buat, makhluk yang buat, dengan kekuatan dia, dengan yang mana kekuatan dia Allah yang bagi dekat dia kekuatan, kepandaian, kehendak dan sebagainya, panca indera Allah bagi kat ni. Bila dia dah ada kuah, dia ada kekuatan sebab Allah bagi, maka dia buat remote ni, manusia buat remote ni. Bukan Allah buat, manusia buat. Jadi maknanya remote ni ada, hakikatnya Allah buat. Hakikatnya Allah buat sebab Allah yang bagi kekuatan panca indera kat manusia untuk manusia buat. Hakikatnya Allah buat. Tapi bukan Allah buat direct. Allah buat melalui wasitah, iaitu kita, makhluk. Bila Allah buat melalui wasitah ataupun makhluk ataupun melalui perantaraan, iaitu kita, maka tak terkaya lah perlukan kita untuk buat remote. Jadi maknanya apa? Maknanya remote ni Allah buat. Remote ni Allah buat, kan manusia yang buat. Nampak je macam manusia buat. Habis tu kekuatan tu Allah yang bagi. Kehendak yang makhluk tu nak, manusia tu nak, kan manusia kan ada kekuatan yang Allah bagi, kan Allah yang bagi. Dan manusia tu nak buat remote. Nak tu pun Allah yang campakkan, nak Allah yang nak bagi nak tu. Kemudian dia pun nampak duk buat pakai mesin, duk buat remote ni. Nampak macam manusia buat, hakikatnya Allah yang gerakkan untuk buat. Semua Allah yang gerakkan. Bukan kuasa manusia tu yang buat. Bukan kekuatan dia yang buat. Bukan kehendak dia. Bukan cerdik dia. Semua bukan. Semua Allah. Tapi nampak je macam manusia buat. Tapi hakikatnya semua Allah buat. Nah, itu maksudnya. Jadi maknanya remote ni adalah Allah buat. Tanpa wasitah. Tanpa perantaraan. Nampak macam manusia buat. Tapi sebenarnya bukan. Apa beza? Itu ahli sunnah wal jamaah. Apa beza dengan Mu'tazilah? Mu'tazilah nak nampak nak sama tapi lain sikit. Macam mana? Mu'tazilah kata Allah bagi kekuatan, Allah bagi kehendak, Allah bagi panca indera, tangan apa semua, kecerdikan semua, ilmu semua Allah bagi. Manusia itu buat sendiri, bukan Allah buat. Manusia itu buat, tapi cuma buat dengan kuasa yang Allah bagi. Manusia itu buat dengan ilmu yang Allah bagi. Tapi buat ni manusia itu buat sendiri. Itu bukan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Itu berdosa besar faham gitu. Itu akidah bid'ah dia panggil, bid'ah. Akidah bid'ah. Habis tu siapa yang buat? Remote ni Allah buat. Allah yang bagi kekuatan dekat makhluk untuk buat, dan makhluk tadi buat dengan kekuatan yang Allah bagi kan? Tak, sebenarnya makhluk yang buat tu juga Allah yang buat. Nampak je macam konon-konon makhluk yang buat. Untuk paling mudah faham, kita bagi contoh sebelum ni, troli. Ambil barang, buh dalam troli. Dekat pasar raya. Tolak. Mu'tazilah kata, Allah bagi kekuatan dekat makhluk, Allah bagi kehendak dekat makhluk, Allah bagi panca indera dekat makhluk, dekat manusia. Manusia ni tolak troli. Manusia tolak troli. Troli tolak barang. Itu Mu'tazilah. Akidah berdosa besar. Tapi tak kafir. Akidah berdosa besar sampai kata gitu. Manusia tolak troli. Tapi manusia nak tolak troli pun Allah bagi kekuatan. Manusia tolak troli. Barang tu siapa tolak? Troli yang tolak barang. Bukan Allah. Bukan Allah. Tapi hakikatnya Allah yang bagi dekat manusia. Jadi nak kira, memang Allah lah juga yang tolak. Tapi Allah cuma bagi kat manusia je untuk tolak. Kalau Allah tak bagi kekuatan kat manusia, manusia tak boleh tolak juga. Jadi maknanya Allah lah tolak juga. Ya. Tapi Allah hanya bagi kekuatan. Manusia tu yang tolak dengan kekuatan yang Allah bagi tadi. Dan bila tolak troli, barang dalam tu troli lah tolak. Itu Mu'tazilah. Fahaman sesat. Ahli sunnah macam mana? Ahli sunnah, Allah bagi kekuatan, ya. Makhluk pun tolak, ya, makhluk tolak. Hakikatnya yang tolak tu bukan makhluk, Allah juga yang tolak. Tolak troli. Habis barang tu Allah juga yang tolak, bukan troli. Manusia tu Allah yang gerakkan, troli tu Allah yang gerakkan, barang dalam tu pun Allah yang gerakkan juga. Bukannya Allah cuma bagi kekuatan, manusia tolak, yang lain semua itu buat. Semua makhluk yang lain buat. Kalau macam tu, ada wasitah dia panggil. Ada perantaraan. Kita pun dah bahas panjang lebar bab ni. Ini ulangan je ni. Maka nyatalah yang masuk pada istighna sebanyak 14 sifat. 11 yang 4, 14. Lawannya 14 juga, jumlah 28. Yalah lawannya lah. Mesti ada kan. Kan sifat 20. Sifat 20. Sifat 20. Semua ada. Yang mustahilnya, yang lawannya. Allah wujud, lawannya Adam tiada.
Allah itu baqa, kekal, lawannya binasa kan. Semua ada lawan. Jadi kalau 14 tadi, lawan 14. Jadi 28. Kita nak bicara tentang simpulan iman yang 50. Simpulan iman 50 ni. Tapi baru la ilaha illallah dah 28. Mana lagi 22 nanti? Ada dalam iftiqar dan ada pada Rasul. Nanti kita bincang nantilah. Akan datang. Berhenti dulu dekat sifat yang terkandung dalam iftiqar ilaih pula. Senang aja ni. Masuk dalam iftiqar ilaih, iaitu wahdaniyah apa semua tu. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan. Wallahu a'lam. Siapa yang pening-pening, rasa mabuk-mabuk, rasa loya-loya, perut berpusing-pusing, rasa lengoh-lengoh, rasa pening-pening, sakit, sakit lutut, kan? Rasa macam tiba-tiba je lah berpusing nak berdiri tak boleh tadi, maka tengok daripada awal. Tak faham tu makna ada ponteng kelas lah tu. Mesti pergi kenduri. Jadi kena tengok lepas. Tapi yang tak ada pening-pening, no problem. Maknanya dia attendant dia tu semua penuh. Jadi pening-pening tu biasa. Tu biasa. Wallahu alam. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Tangguh dulu. Kita sering tasbih kafarah. Dan suratan subhanakallah wa bihamdika. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah.